Akhirnya, kuasa teleportasi! Assalamualaikum, selamat malam guys. Welcome to Ya channel. Apa khabar warga Malaysia? Semoga sehat-sehat selalu dan dipermudahkan urusan hampa. Seperti biasa, malam ni Ya bawa beberapa fakta dan satu klip video untuk tontonan hampa semua yang ada kaitan dengan topik kita hari ni lah. Klip video ni hanya rekaan semata-mata melalui imajinasi Ya sendirilah. Sebelum lanjutkan video, minta hampa semua tekanlah like, share, subscribe, loceng notification tu bagi menyokong lagi Yat untuk buat video baru. Okey, jom kita layan dulu video ni dan baru Yat akan masuk topik kita. Jom. Nama aku Voltan bin Karen, atau orang panggil aku V, atau lebih tepat lagi Vendetta. Umur aku 21 tahun. Aku tak bekerja, tapi setiap malam aku tidur dengan duit. Maklumlah, jenayah cyber macam aku ni tak perlu buat secara terang. Aku pakar dalam godam atau hack bank account. Tapi aku bukan target orang biasa. Mangsa aku ialah orang yang berpangkat, orang korporat. Termasuk sistem kasino juga menjadi target aku. Berbilion-bilion setiap hari masuk dalam akaun aku. Tapi malang satu hari, kegiatan aku telah pun dibau oleh hacker dari negara lain. Mereka menggunakan komputer kuantum untuk jatuhkan aku. Dan aku telah diberkas. Sepuluh tahun aku meringkuk dalam ni, tapi hidup aku berubah sejak aku dapat mimpi. Bukan mimpi basah lah. Teruskan dengan cerita aku. Voltan, Aku kat mana ni? Suara siapa tu? aku ni Moyang Hang lah. Moyang? Macam mana Moyang boleh tahu nama aku pula ni? Banyak tanya lah. Sebenarnya aku ni nak wariskan kat Hang sebagai cicit aku bila Hang dah capai umur 31 tahun. Waris Saka apa? Aku tak mau. Aku tak mau. Bukan saka lah baloi. Ingat apa, Moyang Hang ni syirik. Moyang Hang ni expert tau. Sentiasa upgrade. Sebab tu Hang boleh pandai dalam umur muda macam ni. Hang turun aku. Moyang ni nak bagi apa sebenarnya? Tak payah banyak tanya lah. Ulok tangan Hang tu. Kalau Hang nak tahu, aku dah wariskan kat Hang kuasa teleportasi. Serius lah aku boleh teleport. Moyang aku ni pun satu. Bukan nak ajak macam mana guna. Sorry. Hahaha, lupa. Hang petik jari je. Niat dalam hati Hang nak pergi mana. Bagus juga. Aku pun dah bosan gila duduk dalam ni. Tapi aku try. Aku nak pergi mana dulu Pergi Australia dulu lah. Wah, cantik siut. Nak pergi mana nak? Tangan Mesir pula. Panas gila. Baru sesaat penuh. Aduh, Antartika pula. Yang ni
gila sejuk dah dah. Tak apalah, tukar pergi Jepun pula. Yang ni bau kotor, bau senang nak kuasai. Kelebihan yang aku ada ni, aku akan ubah dunia ni. Mungkin tak sempat. Ambulan. Okey, itulah tadi serba sedikit klip video dan ada kesinambungannya. Dan kalau hampa nak tengok sambungan dia, teruskan like. Okey, topik kita kali ni adalah lebih kepada fakta, teori yang memang ambil masa jugalah untuk buat research dan sangat complicated. Topik kita iaitu teleportasi. Apa benda teleportasi ni? Okey, nak cari maksud dia, cubalah rujuk dari kamus pelajar edisi kedua ni, yang di mana kamus ni menggantikan kamus Dewan dan Pustaka, tapi tak berhasil menemui maksudnya. Baiklah, rujuk kepada Wikipedia. Teleportasi ni bermaksud pemindahan jirim, objek atau something lah dari satu tempat ke tempat yang lain. Teleportasi banyak digunakan secara meluas dalam penghasilan karya fantasi dan fiksyen. Ia juga dapat memindahkan benda yang berskala nanometer seperti atom hidrogen. Nanometer ni adalah satu ukuran panjang yang mengukur panjang gelombang cahaya tampak, radiasi ultraviolet, sinaran gamma dan lain-lain lagi. Dari sudut lain pula, perkataan teleportasi ini dicipta pada tahun 1931 oleh penulis Amerika Charles Fort yang menggambarkan teleport ni tentang pengalihan atau hilang dan kembali secara ganjil. Charles Fort ni menggabungkan dari bahasa Yunani tele bermaksud jauh dan dari bahasa Latin port tu bermaksud membawa dan jadilah teleport. Penggunaan pertama teleport secara formal ada di dalam bab kedua buku penulisannya pada tahun 1931. Katanya dalam sebahagian besar buku ini, dia akan mengkhususkan kesimpulan bahawa ada kekuatan pengangkutan yang dipanggil teleport. Dia akan dituduh mengumpul fakta penipuan, hoax dan tahyul atau tak masuk akal sekiranya dia tak berjaya membuktikan keberadaan teleport secara sains, ilmiah, teori dan sebagainya. Itu apa yang ia fahamlah. Fakta yang berkaitan dengan teleportasi ini ialah wormhole. Apa itu wormhole? Okey, wormhole ni atau dipanggil lubang cacing ialah jabatan atau terowong yang menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain dari segi ruang dan masa. Ia adalah satu teori di mana objek di ruang angkasa penghubung antara dua tempat di ruang angkasa dan boleh jadi dimensi, atau untuk bagi faham, jalan shortcut lah. Pada tahun 1935, saintis Albert Einstein dan ahli fizik Nathan Rosen dalam Theory of General Relativity menerangkan tentang daya graviti berfungsi dan menggambarkan dua lembaran ruang masa dapat disatukan bila lalui dua dimensi atau ruang. Bila ada satu jirim yang berketumpatan menghasilkan daya graviti push dari satu dimensi, maka ia dapat menembusi ruang dan melahirkan dimensi ketiga, atau kata lain shortcut lah. Hipotesisnya ialah semakin berat jirim, semakin tinggi daya graviti yang dikenakan. Faham tak? Okey, macam ni. Hampa selekan atas satu bekas besen lah. Lepas tu hampa ambil satu bandul. Kalau tak ada bandul pun langsung batu pun boleh. Okey, sekarang nampak tak? Daya tekanan dari lesung tu telah bertemu dengan lapisan bawah. Kalau hampa tak nampak lagi, tengoklah gambar ni. Ia bulatkan tu lah jalan shortcut dia. Okey. Ada ahli fizik mengatakan black hole berkaitan dengan wormhole, yang mana dari black hole menyedut dan salur ke wormhole menjadi terowong dan berkemungkinan akan dikeluarkan semula melalui white hole.
Wormhole ini mempunyai daya tarikan graviti yang besar, namun kedudukannya tidak stabil dan mudah runtuh dalam sekelip mata. Secara teori daripada para ahli fizik dan saintis, untuk stabilkannya memerlukan exotic matter. Exotic matter ni ialah jirim yang ada jisim negatif. Sebagai contoh, kita semua ni termasuk benda lah adalah jisim positif. Okey, kenapa perlukan jisim yang berlawanan seperti magnet positif dan negatif apabila mereka bertembung? Okey, kita dah sedia maklum jabatan atau terowong wormhole ni berkemungkinan besar akan mudah runtuh kerana ketidakstabilannya. Maka kita perlukan daya graviti menolak seperti jirim negatif untuk mengekalkan kedudukan atau pintu wormhole untuk sentiasa terbuka. Simple kan? Bayangkan jika kita boleh travel ke suatu tempat macam Voltan tadi dengan hanya beberapa saat saja menggunakan teleportasi ni. Pengangkutan seperti kapal terbang, bot, feri, kereta mungkin akan dilupuskan tak lama lagi. Tapi sampai sekarang masih belum lagi dapat dipastikan teleportasi ni. Teori Einstein dan Nathan-Rosen tadi pun hanya dapat dibuktikan secara teori matematik, kira-kira yang memeningkan itulah. Okey, itu adalah sedikit sebanyak yang Yak dapat kongsikan. Mudah-mudahan dapat sikit ilmu dari video kali ni. Tapi video ni tak berakhir di sini. Masih ada kesinambungan lagi. Video waris teleport tadi pun ada sambungan lagi. Kalau hampa nak tengok kesudahannya, jangan berhenti like, subscribe, share dan tekan loceng notification tu. Share weh, share. Ilmu tu tak rugi kalau kita share. Okey, Yak stop sampai sini dulu. See you to the next video. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi guys.